Masihkah anda ingat tentang kisah seorang pelajar pintar matematik dari Malaysia iaitu Nur Fitri Azmir yang pernah dijatuhi hukuman penjara selama 9 bulan? Masihkah anda ingat tentang satu lagi peristiwa berkaitan seorang bekas juru gambar iaitu Richard Hackett yang pernah menerima hukuman penjara selama seumur hidup? Apakah kesalahan yang telah mereka lakukan? Kenapa mereka dijatuhi hukuman sedemikian? Dan adakah mereka mempunyai berkaitan dengan jenayah pedofilia? Assalamualaikum dan salam sejahtera buat hadirin sekalian. Bersama saya, Nur Madiha binti Abdul Halim, nombor metrik di 2019-209-1094. Pada hari ini, saya akan mengupas dengan lebih lanjut mengenai faktor-faktor berlakunya jenayah pedofilia di Malaysia. Hadirin yang saya kasihi sekalian, menurut Kamus Dewan edisi keempat 2005, pedofilia didefinisikan sebagai keinginan mengadakan hubungan seks dengan kanak-kanak. Berdasarkan statistik, kes jenayah pedofilia sejak 3 tahun yang lalu adalah sebanyak 2,436 kes, manakala sebanyak 1,065 kes pula dikesan sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan pada tahun 2020. Hadirin sekalian, jenayah pedofilia ini berlaku kerana faktor kendiri pedofil yang tidak terkawal. Ini berkait rapat dengan konsep kendiri, ciri-ciri peribadi dan perilaku seseorang yang mewujudkan tarikan seksual terhadap kanak-kanak. Berdasarkan statistik daripada Malaysians Against Pornography MAP, beratusan aktiviti pornografi bagi individu berumur 18 hingga 24 tahun adalah lebih tinggi iaitu sebanyak 42% berbanding individu yang lebih muda. Justeru, beratusan tersebut membuktikan bahawa individu dewasa di Malaysia tidak mampu mengawal perilaku mereka seperti menonton pornografi sekaligus menjadi pendorong untuk mereka terjebak dengan jenayah pedofilia. Hadirin yang saya hormati sekalian, faktor persekitaran keluarga juga menjadi penyebab berlakunya jenayah ini. Hal ini demikian kerana gaya keibubapaan sebenarnya mempengaruhi pembentukan sikap dan personaliti anak-anak. Misalnya, ibu bapa yang bersifat authoritarian mempunyai kecenderungan untuk mengenakan kawalan yang tinggi dan memberikan kurang kasih sayang kepada anak-anak mereka. Sekaligus, ini menyebabkan anak-anak tersebut membentuk personaliti yang negatif. Begitu juga dengan sifat-sifat yang ada pada diri seorang pedofil, iaitu mereka bersifat agresif, kurang rasa empati dan penuh dengan kebencian. Hadirin yang saya kasihi sekalian, terdapat beberapa kewujudan kes jenayah pedofilia ini berlaku adalah disebabkan oleh faktor sejarah penderaan seksual semasa kanak-kanak. Berdasarkan pernyataan yang dikeluarkan oleh World Health Organization WHO pada tahun 2016, 1 dari 5 wanita dan 1 dari 13 lelaki dilaporkan telah mengalami penderaan seksual sewaktu kanak-kanak. Memang tidak dinafikan bahawa majoriti mangsa akan dibelenggu dengan trauma dan juga kemurungan. Tetapi, terdapat juga mangsa yang mempunyai kecenderungan untuk menjadi penagih seks akibat keseronokan yang mereka alami semasa mereka menjadi mangsa seksual tersebut. Justeru, apabila ketagihan tersebut sentiasa dipenuhi, maka tidak mustahil bagi mereka untuk bertindak dengan lebih agresif iaitu dengan menjadi pemangsa pedofilia. Hadirin yang saya hormati sekalian, pelbagai faktor sudah pun saya huraikan mengenai jenayah pedofilia ini. Jadi, setiap individu khususnya rakyat Malaysia perlulah cakna mengenai masalah ini. Sebelum saya mengakhiri ucapan saya, izinkan saya berkongsi satu doa yang boleh dijadikan amalan untuk menjauhi segala bentuk kemudaratan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Maksudnya, dengan nama Allah yang tidak memberi mudarat akan sesuatu yang di bumi dan yang di langit selagi bersama dengan namanya dan dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Amin amin ya rabbal alamin. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih dan Assalamualaikum.